sekolah atau makmal atau perpustakaan, tetapi konektiviti yang sangat baik. Dan melalui Starlink yang Elon Musk ni, kita dah beli kemudahan-kemudahan itu supaya di mana-mana. Wow, ternyata beliau sudah membeli sebagian saham dari Elon Musk ya guys. Jadi untuk keperluan pendidikan beliau Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini, Nasihul Fatah. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, semoga dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan reaction video lagi, yaitu mengenai berbicara tentang pendidikan ya teman-teman. Jadi di sini ada Bapak Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Ibu Menteri Pendidikan yaitu Fadlina Siddiq ya teman-teman. Nah, jadi beliau ini, Bapak Anwar Ibrahim ini menegaskan bahwasanya betapa pentingnya pendidikan di Malaysia ya teman-teman, dan beliau juga berinisiatif untuk kemajuan pendidikan ke depannya seperti itu. Nah, kalian pasti penasaran kan bagaimana penegasan dan penyampaian beliau terkait pendidikan di Malaysia ya teman-teman. Oke, setelah ini kita tengok bareng-bareng gimana videonya. Tapi sebelum itu aku ingin mengajak teman-teman semua untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info update terbaru dari channel ini. Oke, tanpa lama lagi jom kita tengok bareng-bareng videonya. Let's go. Soalan saya, seperti yang amat berhormat dan moderator cakap, pendidikan itu sangat penting untuk seseorang murid kerana dia boleh menjadi jalan keluar kepada seseorang murid. So, soalan saya, menurut Akhbar The Star, dijangka 20% kurang-kurang SPM tidak akan melanjutkan pelajaran di IPT tetapi turut terlibat dalam e-hailing seperti menjadi Grab driver. Berhormat dan moderator cakap, pendidikan itu sangat penting untuk seseorang murid kerana dia boleh menjadi jalan keluar kepada seseorang murid. So, soalan saya, menurut Akhbar The Star, dijangka 20% kurang-kurang SPM tidak akan melanjutkan pelajaran di IPT tetapi turut terlibat dalam e-hailing seperti menjadi Grab driver, food vendor deliverer dan penghantar parcel yang kurang produktif berbanding dengan pekerjaan yang profesional seperti jurutera, doktor dan peguam. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka mengalami masalah kewangan seperti mengalami masalah keuangan yang menyebabkan mereka terpaksa bekerja untuk mengurangkan beban keluarga. Pada masa yang sama, mereka juga beranggapan bahawa kurang-kurang IPT akan dibayar gaji sama seperti mereka yang hanya memegang sijil SPM. So, apakah inisiatif kerajaan untuk menangani isu ini? Itu sahaja. Okey, terima kasih. Soalan susah lah tu maknanya. Baik, terima kasih anda Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang sangat baik. Tapi saya nak, pertamanya saya nak tegaskan bahawa di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, apatah lagi dengan adanya ekonomi madani yang baru diluncurkan oleh Yang Amat Bapak Perdana Menteri, kita telah menetapkan beberapa prinsip yang sangat tegas berkaitan dengan pendidikan. Pertama, no one is left behind. Tiada siapa yang wajar dipinggirkan daripada pendidikan. Sebab itu anak-anak, bila soalan berkaitan dengan SPM itu, kita adalah kementerian yang paling berani mendedahkan bahawa 30,000 anak-anak kita keciciran semasa SPM yang lalu. Tetapi intervensi yang kita lakukan juga sangat efektif. Dalam 30,000 itu, 10,000 anak-anak ini telah berjaya merayu dan membuat peperiksaan SPM semula untuk memastikan peluang pendidikan mereka diberikan semula. 10,000 ini anak-anak adalah peluang yang kita nak pastikan sekali lagi tiada siapa yang wajar dipinggirkan. Dan saya juga ingin menegaskan bahawa yang kedua adalah peluang untuk TVET. Yang Amat Berhormat telah pun menegaskan sebentar tadi bahawa peluang selepas ini akan lebih luas dengan pelaburan-pelaburan yang masuk dan juga dengan peluang-peluang pekerjaan khas apabila kita menandatangani perjanjian kelak dengan Tesla, dengan Elon Musk dan sebagainya. Jadi TVET ini juga sangat penting. Yang ketiga anak, di sini saya nak maklumkan bahawa kolej matrikulasi harus menjadi peneraju STEM negara.
Dan anak-anak mesti pastikan bahawa anak-anak mesti terus bersama-sama dengan kerajaan pada ketika ini menentukan hala tuju STEM negara. Jadi 3 perkara ini sangat penting. Ya, sebab itu anak-anak, dalam kita bercakap tentang pendidikan ini, pastikan bahawa kita punya hala tuju ini mesti jelas. Sebab itu kita buat banyak inisiatif termasuk untuk tingkatan 6. Sebelumnya anak, tingkatan 6 adalah melalui tawaran yang kita berikan kepada rakan-rakan anak-anak ini. Tetapi hari ini kita berikan kuasa autonomi kepada pengetua untuk mencari balik anak-anak yang tercicir ini tetapi masuk balik dalam tingkatan 6. Tingkatan 6 juga tidak dikenali lagi sebagai tingkatan 6 tapi sebagai College Pra-Universiti Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya. Jadi inisiatif ini penting, Bang. Mana Bang tadi? Bang, untuk memastikan bahawa tiada siapa yang tercicir daripada pendidikan negara. Terima kasih, Bang. Soalan yang sangat pintar. Terima kasih. Wah, ini penyampaian Ibu Menteri ini sungguh sangat tegas ya teman-teman. Jadi pesan yang disampaikan oleh Ibu Menteri tadi tentang no one is left behind ya teman-teman. Jadi tidak ada satupun yang tersingkirkan kecuali pendidikan, seperti itu ya teman-teman. Jadi penegasan beliau ini sangat-sangat luar biasa ya, inisiatif dari beliau ini. Dan juga ada inisiatif juga dari beliau yang bekerja sama dengan Tesla ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau masalah pendidikan beliau sangat-sangat mengedepankan sekali, seperti itu ya teman-teman. Okey, saya kira YB sudah menjawab soalan kamu ya. Baik, kita buka lagi lah pada soalan. Okey, mana dulu kita bagi perempuan pula. Indian depan ni, Indian girl depan ni. Ya, kamu. Good afternoon, Yang Amat Berhormat Dato' Sri. I'm Divyashni Saravanabawa, a life science course student here. My question is, what is Dato' Sri's vision of Malaysia and Malaysia's education system in another 5 or 10 years? Thank you. Wow, menarik sekali. Why do you ask me difficult questions? Alright, saya terangkan tadi, untuk negara ini maju, kita harus dia melakukan sedikit anjakan. Dulu kalau teori sains sosial, dia sebut anjakan paradigma. Anjakan paradigma itu pula diperkenalkan oleh seorang pemikir nama dia Thomas Kuhn, K-U-H-N. Dan Thomas Kuhn menyatakan paradigm shift itu you kena tukar. Sudah kena sedia tukar seluruh pendekatan dan sistem kerana keadaan sudah berubah. Yang saya syorkan sekurang-kurangnya, anjakan paradigma maknanya untuk masa depan kita mesti tumpu mutu pendidikan. Pertama tentu access, democratization of access to quality education. Maknanya peluang yang seksama yang disebut oleh Fadlina sebentar tadi, no one, tidak ada siapa yang harus tercicir. Jadi kita ada pendemokrasian mutu pendidikan. Maknanya semua berhak. Tapi kalau sekarang ni berhak, nama saja berhak. Kami sekolah di Maning Urai, sekolah di Kapit Sarawak dengan sekolah di Pulau Pinang atau Kolej Melayu Kuala Kangsar, kan ada kesenjangan. Sebab itu sementara tidak menyekat, menghalang sekolah-sekolah terkenal ini naik, kita harus usahakan kemudahan tambahan bagi sekolah-sekolah tercicir. Bulan lalu saya perkenalkan satu lagi konsep. Saya nak buat satu jenis sekolah, seperti sekolah menengah sains, satu sekolah menengah asrama penuh bagi kelompok yang paling miskin di negara kita. Jadi kita ada sekolah yang memberi ruang kepada anak yang paling miskin, dan tentunya kalau dia paling miskin, keputusan dia tidak sebegitu pintar. Tapi kita beri dia peluang. Dan itu bagi makna manusiawi, memberi keadilan kepada semua. Ini beberapa pendekatan baru. Kemudian saya sebut transformasi digital. Jadi pendidikan kita rombak. Tapi bagaimana kata transformasi digital? Connectivity pun tak ada.
Semua bercakap dulu pun hari-hari DNB, internet, 5G, 4G. Tapi luar daripada ini, saya ke umpamanya dari Alostar ke Baling, dari Baling ke Seberang Jaya, setengah lebih tempat tak ada akses, tak ada internet. Itu jadi hal-hal ini harus diperbaiki. Maknanya future education itu punya persiapan prasarana, ya, bukan saja. Emang berinisiatif sekali ya. Tidak hanya perpustakaan dan mal-mal yang besar ya guys ya, yang mempunyai konektivitas seperti itu. Akan tetapi sekolah-sekolah pendidikan menengah ke bawah atau yang kita bilang rata-rata itu beliau sudah membeli saham sebagian Elon Musk ya untuk keperluan pendidikannya ya guys. Sekolah atau makmal atau perpustakaan tetapi konektiviti yang sangat baik. Dan melalui Starlink yang Elon Musk ni, kita dah beli kemudahan-kemudahan itu supaya di mana-mana. Wow, ternyata beliau sudah membeli sebagian saham dari Elon Musk ya guys. Jadi untuk keperluan pendidikan beliau, wow, ini sungguh luar biasa ya inisiatif beliau. College, sekolah, universiti yang tidak ada konektiviti, kita akan pasang di bumbung supaya dapat rangkaian. Kita dah mula beli 40. Tetapi tak cukup. Kita mungkin perlu 4,000. Dan kita akan cuba memenuhi keperluan ya, itu. Bayangkan, kemudian banyak banget berarti. Subject matters. Kalau 20 tahun dulu, climate change has never been an issue, not a subject in our education. Ataupun food technology, digital transformation yang disebut tadi. Jadi hal-hal inilah pihak perancang di Kementerian Pendidikan harus memikir, merencanakan supaya dapat memenuhi keperluan masa akan datang. That's essentially our vision for education in this country. Terima kasih. Baik, kita ambil lagi soalan. Kita bagi sebelah sini pula. Okey, yang depan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Akmal Syahmi bin Yuzrain daripada Kolej Mitigasi Pulau Pinang. Saya nak tanya Datuk Seri sebab saya baru masuk 18 tahun dan pada 12 Ogos ni bakal mengundi. So saya nak tanya Datuk Seri, adakah pengundi baru 18 tahun ini bakal mencorakkan dimensi atau mengubah lanskip politik negara? Terima kasih. Wow, pertanyaannya sungguh berat ini ya, masalah politik ya guys ya. Malaysia memperkenalkan ya hak mengundi dari 21 turun ke 18. Jadi kelompok ini tentunya punya pengaruh kerana jumlahnya juga besar dan mereka belum mengundi sebelum ini. Jadi apakah mereka akan mempengaruhi? Tentunya umur 18 sampai 21 atau katakanlah 18-25 itu akan menentukan corak politik Malaysia. Sebab itu anak-anak harus fikir nak tentukan corak politik Malaysia ni corak mana? Aman, merangkul semua kaum, ada dasar ekonomi yang jelas, menarik pelaburan kerana menjamin masa depan saudara. Saudara bawa umpamanya pengalaman macam setengah negeri yang tidak ada pembangunan, yang pelabur takut nak pergi. Kulim High Tech itu kebetulan projek persekutuan. Infineon yang datang itu, walaupun ada orang klaim dia bawa, tak betul. Sebab 2 bulan yang lalu dia datang jumpa saya, minta jaminan, dibetulkah kerajaan ini stabil? Betul tak Anwar dan kerajaan akan kekal 5 tahun? Betulkah dasar ekonomi tidak akan dirubah? Lepas itu barulah dia setuju. Jadi saudara, mengapa saya susah payah dengan rakan-rakan saya di MITI, di Kementerian Ekonomi dan lain-lain cari pelaburan? Sebab itu saja jaminan pekerjaan bagi anak-anak. Negara sebagai satu negara tanpa pelaburan asing tak mampu menambah peluang pekerjaan. Dan peluang pekerjaan bukan 1-2 ribu, 10 ribu, 100 ribu ini perlukan. Jadi kita ada Rongshan dari China, Aramco dari Arab Saudi. Ketua Aramco, Nasir, jumpa saya masa Energy Summit
3 bulan lalu. Apa dia kata? Dia kata Prime Minister Anwar, Aramco, syarikat oil and gas terbesar di Arab Saudi, ambil keputusan untuk memperluaskan pelaburan dia di Johor. Ya, itu Aramco. Yang Pertuan Agong menunaikan fardu haji di Mekkatul Mukarramah, berjumpa Muhammad bin Salman, putera diraja dan Perdana Menteri Arab Saudi. Yang Pertuan Agong sampaikan kepada saya, Muhammad bin Salman sampaikan salam kepada Perdana Menteri. Dia tulis surat undang saya ke Arab Saudi, dan dia bagi tahu kepada Yang Pertuan Agong, dia mau Arab Saudi mau jadikan Malaysia ini sebagai pusat pelaburan Arab Saudi di Asia Tenggara. Petang nanti 7.30 petang nanti, sahabat saya Presiden Turki Tayyip Erdogan akan menelpon saya video conferencing untuk menyatakan bagaimana pelaburan daripada Turki, termasuk untuk membantu menyiapkan membina drones di Malaysia. Kerana Turki di antara negara paling berjaya dalam menghasilkan drones dan menjualnya kepada Ukraine, Russia dan kepada banyak negara. Ini petang di 7.30. Saya kirim salam. Boleh nak kirim salam kat dia? Ya. I tell him, I said, Brother Tayyip Erdogan, President, I met students in College Matrikulasi. They asked me to send my respects and salams to you. Boleh? Okey, saya akan buat, insyaAllah. Wah, hebat, you know. Kirim salam kat Presiden Turki. Baik. Mengapa saya sebut perkara ini? Ini ada relevan dengan soalan saudara. Jadi nak pilih kerajaan itu, kena pilih juga dasar yang jelas dan masa depan kita. Jangan ikut marah saja. Tengah marah je. Dia panggil Perdana Menteri bodoh. Perdana Menteri bohong. Hari-hari. Tapi tak apalah, sabar nak buat macam mana kan? Kerana ini politik picisan begini. Ya, hari-hari Perdana Menteri bodoh, Perdana Menteri penipu. Saya tipu apa? Perdana Menteri khianat Islam, Perdana Menteri ikut Cina, ikut DAP. Apakah itu cara politik? Saya ambil sikap yang baik. Siapa saja dalam tim, dia bagi pandangan yang baik, termasuk DAP, Anthony Loh, kerja tiba. Tapi yang Perdana Menteri saya, ketua saya buat keputusan muktamad. Tetapi kita rangkul semua. Janganlah buat ada permusuhan. Oh, khianat kepada Islam. Saya tanya, saya khianat di mana? Peruntukan Islam kita tambah. Peruntukan untuk perkembangan Islam kita tambah. Peningkatan bahasa di Dewan Bahasa, Institut Terjemahan, saya tambah. Karya-karya bahasa, karya-karya agung, saya pastikan ditambah. Tetapi orang tak mau dengar itu. Dia dengar orang ini, dia walak, dia terima. Kerana dia pakai serban kepiah, dia bohong pun tak apa. Ini sebab saya kata education, pendidikan itu penting. Buat saringan, dengar. Ya. Tak selesai. Hari-hari Perdana Menteri bodoh, Perdana Menteri penipu. Itu hari-hari yang kita dengar. Jadi saya harap anak ambil keputusan yang bijak. You decide what is best for your country. You must take a position. Enough of this nonsense. You nak beda pendapat tak apa. Jangan hina orang. Jangan hina dia kerana warna kulit. Jangan hina dia kerana berlainan kaum. They are one Malaysian family. Work together. Love one another. Wah, luar biasa ya. Oke, itulah video reaction pada kali ini. Jadi terkait pendidikan di Malaysia ini, beliau sebagai Perdana Menteri sangat berinisiatif sekali ya guys untuk memajukan pendidikan. Dia menerapkan prinsip transformasi digital ya untuk keperluan pendidikan seperti itu, sampai dia sudah membeli bagian saham dari Elon Musk untuk konektivitas pendidikan seperti itu ya guys. Dan juga benar katanya Ibu Menteri tadi, no one is left behind ya guys, tidak ada satupun yang dipinggirkan dari pendidikan seperti itu. Dan jadi ternyata masih banyak ya anak muda yang mereka pikirkan belum sesuai dengan ekspektasi mereka ya teman-teman. Namun Bapak Anwar ini sangat berinisiatif sekali ya untuk memajukan pendidikan seperti itu. Ya mungkin itulah video reaction pada kali ini. Kalau ada kesalahan kata dari saya mohon dimaafkan. Kita jumpa lagi di the next video.